Salam sejahtera. Saya adalah suara kecerdasan buatan oleh Encik Siva Krishna Rangasamy. Hari ini, kita akan meneroka gaya pembelajaran memletik. Perkataan memletics adalah gabungan di antara memori dan atletik. Apa itu memletik? Memletik adalah sistem pembelajaran yang memahami bahawa setiap individu mempunyai gaya dan teknik pembelajaran yang berbeza. Memahami gaya pembelajaran yang paling sesuai dengan seseorang agar dapat membantu meningkatkan kualiti pemahaman dan kecekapan dalam proses pembelajaran. Tuan Shaun Whiteley adalah penggubal sistem pembelajaran memletics. Beliau mengembangkan konsep ini berdasarkan model kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner dan model visual auditory kinestetik dari teknik Neuro-Linguistic Programming NLP. Tujuan ujian ini adalah untuk mengenal pasti gaya pembelajaran dominan individu, memahami kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan keberkesanan, motivasi dan minat dalam pembelajaran. Selain itu, ia membantu individu menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka dan memberi panduan kepada guru dan pengajar untuk menyesuaikan metode pengajaran. Jom kenali 7 gaya pembelajaran memletik. Visual, aural, verbal, fizikal, logikal, sosial iaitu interpersonal dan solitari iaitu intrapersonal. Gaya pembelajaran visual merujuk kepada keupayaan belajar melalui gambar, imej dan visualisasi. Ciri-ciri utama termasuk belajar dengan melihat, visualisasi objek, navigasi yang baik, nota bergambar, peta minda, dan pembelajaran berasaskan video. Gaya pembelajaran oral merujuk kepada keupayaan belajar melalui bunyi, muzik, dan suara. Ciri-ciri utama termasuk suka mendengar, muzik penting dalam kehidupan, mengenali melodi dengan cepat, memahami maklumat secara lisan, menggunakan teknik mnemonik berasaskan bunyi, berbicara kepada diri sendiri, dan lebih suka mendengar arahan. Gaya pembelajaran verbal merujuk kepada keupayaan belajar melalui perkataan, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri utama termasuk gemar membaca, menulis, mendengar ceramah, bercerita, menghafal kata-kata penting dan berkomunikasi dengan orang lain. Gaya pembelajaran fizikal merujuk kepada keupayaan belajar melalui pergerakan dan sentuhan. Ciri-ciri utama termasuk gemar aktiviti fizikal seperti sukan dan latihan, menggunakan bahasa badan semasa berkomunikasi, belajar dengan melakukan dan memerlukan pergerakan atau aktiviti fizikal secara berkala semasa belajar. Gaya pembelajaran logikal merujuk kepada keupayaan belajar melalui logik dan penakakulan. Ciri-ciri utama termasuk suka menganalisis, menyelesaikan masalah, bekerja dengan konsep abstrak dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Gaya pembelajaran sosial merujuk kepada keupayaan belajar melalui interaksi dengan orang lain. Ciri-ciri utama termasuk suka belajar dalam kumpulan, berkomunikasi, bekerjasama, memahami perasaan orang lain, dan mengambil peranan kepimpinan. Gaya pembelajaran solitari merujuk kepada keupayaan belajar secara individu dan refleksi diri. Ciri-ciri utama termasuk suka bekerja sendirian, berfikir tentang pengalaman, mempunyai motivasi dalaman yang kuat dan fokus mendalam pada tugas. Jom saya jelaskan proses mengurus dan melaksanakan ujian memletik untuk mengenal pasti gaya pembelajaran individu. Setelah mengetahui 7 gaya pembelajaran, klien akan mengisi grafik memletik dengan anggaran penggunaan gaya pembelajaran. Setiap paksi dinilai dari 0 hingga 20. Graf memletik menunjukkan anggaran skor klien X sebelum ujian. Pengenalan alat ujian. Item terdapat 70 item dalam ujian ini, dengan setiap skala atau gaya pembelajaran mempunyai 10 item. Masa ujian-ujian ini mengambil masa sekitar 15 minit hingga selesai. Alatan anda memerlukan 1 pensel atau pen serta pemadam atau pembaris.
Skala penilaian adalah dari 0 hingga 2 di mana 0 bermaksud tidak menggambarkan diri anda, 1 bermaksud menggambarkan sebahagiannya sesuai diri anda, dan 2 bermaksud menggambarkan sangat tepat tentang diri anda. Ini adalah instrumen yang perlu dijawab oleh klien X. Terdapat 10 item yang mewakili setiap gaya belajar, jadi klien akan menjawab 70 item keseluruhannya. Selepas memahami soalan, klien perlu menandakan jawapan dengan jujur. Perhatikan contoh ini, klien X telah menandakan skor dengan membulatkan jawapan pada item-item yang relevan. Kemudian, klien mencatatkan skor tersebut di ruang petak kelabu. Setelah klien menanda dan mengisi skor, klien akan menjumlahkan skor di ruang kiri yang mengandungi item 1 hingga 35. Seterusnya, klien akan menjumlahkan skor item 36 hingga 70 di ruang kanan borang skor. Setiap jalur mewakili gaya pembelajaran yang berbeza. Sebagai contoh, jalur pertama adalah untuk gaya visual. Kedua-dua skor dari jalur pertama akan ditambah, iaitu 7 ditambah 5 akan mendapat jumlah skor keseluruhan bagi visual adalah 12. Hasil ini akan dicatatkan dalam ruang jumlah keseluruhan. Berdasarkan jumlah keseluruhan skor yang diperolehi, klien X telah memplotkan dan menghubungkan titik-titik dalam graf memeletik. Berikut adalah graf memeletik yang terbentuk selepas ujian. Ini adalah interpretasi skala skor keseluruhan. Ini adalah keputusan ujian dan interpretasi skor klien X mengikut gaya belajar. Berikut adalah graf memeletik yang terhasil daripada keputusan pra-ujian dan pasca ujian klien X tersebut. Interpretasi skor ini menunjukkan bahawa klien tersebut mempunyai kecenderungan utama dalam gaya pembelajaran sosial, skor tertinggi 16, diikuti oleh fizikal, skor 14, dan visual, serta oral, skor 12 masing-masing. Oleh itu, kaedah pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial, aktiviti fizikal, visualisasi, dan pendengaran iaitu oral akan lebih sesuai untuk klien tersebut. Kawasan kuning dalam graf membantu mengenal pasti perubahan ini, menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam penggunaan gaya pembelajaran tertentu, dari anggaran awal ke jawapan sebenar. Ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna belajar dan bagaimana mereka boleh meningkatkan keupayaan pembelajaran mereka. Pendekatan multidimensi bertujuan untuk menggabungkan gaya belajar bagi mencapai hasil pembelajaran yang optimal untuk klien. Dengan pendekatan ini, kita dapat memaksimumkan potensi pembelajaran, meningkatkan penglibatan, memperkuat daya ingatan, dan membantu klien menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi pembelajaran. Seperti yang kita telah ketahui daripada hasil ujian memeletik, menggabungkan keempat-empat gaya belajar ini memang akan dapat membantu klien untuk belajar dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Terimalah keunikan gaya pembelajaran anda, dan teruskan meneroka cara untuk menjadikan perjalanan pembelajaran anda lebih berkesan dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih.